Panas, menantu Muhyiddin diburu SPRM. Kerajaan akan bertukar lepas PRN. Ada perangkap dipasang, Bocah Sanusi tak ada ceramah. Anwar diserang sebab buli pelajar. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang mengesah dua lelaki termasuk Muhammad Adlan Barhan yang juga menantu kepada Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Ini bagi membantu siasatan isu rasuah dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh SPRM termasuk berhubung terus dengan kedua-dua penama dan peguam masing-masing. Namun mereka masih gagal menghadirkan diri ke pejabat SPRM, kata SPRM pada satu kenyataan. Selain Adlan, SPRM juga mengesan Mansur Saad 69 tahun hasil semakan SPRM dengan Jabatan Imigresen Malaysia. Kedua-dua penama berkenaan telah meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 Mei dan 21 Mei 2023 serta tiada rekod masa kembali ke negara ini, kata Suruhanjaya Anti Rasuah itu lagi. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pada Februari lalu menafikan sebarang penglibatan dalam pemberian kontrak yang didakwa ada kaitan dengan menantunya Adlan. Ini selepas SPRM dilaporkan sedang menyiasat penganugerahan kontrak itu atas alasan kemungkinan salah guna kuasa dalam sistem imigresen bersepadu nasional atau NISE. Saya sebagai Perdana Menteri pada masa itu sama sekali tidak terlibat dalam proses penganugerahan kontrak NISE kepada Iris Corporation Berhad yang dijalankan secara tender terbuka, kata Muhyiddin pada 9 Februari. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu berkata tiada ahli keluarganya mempunyai hubungan dengan Iris Corporation Berhad sama ada sebagai pengarah syarikat atau pemegang saham. Pada 2020, Pentadbiran Muhyiddin mengumumkan NISE sebagai sistem yang lebih baik bagi menangani kelemahan sistem imigresen Malaysia yang dikatakan tidak dapat mengesahkan pergerakan warga asing. NISE kemudian dilancarkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada April 2021, diketuai oleh menterinya ketika itu, Hamzah Zainuddin. Dia berkata sistem imigresen sedia ada, MyIMMs, perlu diganti dengan sistem imigresen yang lebih canggih, bersepadu dan holistik yang dilengkapi teknologi terkini seperti kepintaran buatan, internet semua perkara atau IoT dan analisis data raya. Hamzah berkata Iris Information Technology System sedia Berhad akan membangunkan NISE bersama KDN dan badan bebas lain menjelang 2024. Terdahulu media tempatan melaporkan Adlan ialah pemain utama dalam konsesi NISE bernilai 1.2 bilion ringgit melalui pautan dalam salah satu pendahuluan projek itu, penyedia penyelesaian keselamatan S5 Holdings Incorporated. Bagaimanapun pengarah urusan kumpulan S5, Syed Muhammad Hafiz Jamalulail, menafikan pada 2021 bahawa tiada rakannya dalam politik termasuk Adlan yang terlibat dalam syarikat itu. Kalau menang ini akan berlaku perubahan kerajaan pusat. Itu maknanya. Presiden PAS Abdul Hadi Awang mendakwa Kerajaan Persekutuan akan bertukar sekiranya Perikatan Nasional menang besar dalam pilihan raya negeri di 6 negeri. Dalam ceramah di Dewan Undangan Negeri Rantau, Negeri Sembilan, Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional itu berkata, kemenangan Perikatan Nasional sangat penting untuk menukar Kerajaan Persekutuan. PRN 6 negeri yang baki ini sangat penting untuk menangkan Perikatan Nasional. Perlu menang besar. InsyaAllah kita menang sepenuhnya. Kelantan, Kedah dan Terengganu. Kita nak menang juga di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Kalau menang ini akan berlaku perubahan kerajaan pusat. Itu maknanya, katanya di depan lebih 500 hadirin tapak parking Merchant Square, Bandar Sendayan. Dia bagaimanapun tidak menjelaskan lanjut bagaimana pertukaran itu boleh berlaku. Malaysia kini mempunyai undang-undang yang melarang anggota parlimen mengalihkan sokongan dengan menyokong parti lain. Bagaimanapun sesebuah parti bebas mengalihkan sokongan dan membentuk gabungan dengan parti lain. Sementara itu, Hadi yakin Perikatan Nasional akan mencapai sasaran itu jika lebih ramai pengundi Melayu keluar mengundi. Kaum lain keluar undi 90%, Melayu 70%. Masih ramai tak nak keluar undi, dakwanya. Hadi pada Disember lalu pernah membuat dakwaan sama bahawa kadar keluar mengundi orang Cina lebih tinggi berbanding orang Melayu, antaranya disebabkan musim umrah. Bagaimanapun penganalisis politik terkenal seperti Bridget Welsh menyifatkan dakwaan itu tidak berasas. Katanya anggarannya mendapati seramai 78% orang Melayu keluar mengundi pada PRU 2022 berbanding China dengan 69%. Hadi antara pemimpin penting dalam menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan menerusi Perikatan Nasional melalui langkah syariatan pada 2020. Dia sudah beberapa kali menyebut bahawa Kerajaan Persekutuan akan tumbang dalam masa terdekat. Sementara itu, menjawab soalan pemberita, Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu mempertahankan Kerajaan Persekutuan boleh ditukar dengan pelbagai cara walaupun negara mempunyai akta anti lompat parti. Oh, macam-macam cara di negara kita.
Walaupun ada Akta Anti Lompat Parti, tetapi ada proses undang-undang yang boleh dijalankan untuk tukar sesebuah kerajaan. Begitu juga dengan kerajaan-kerajaan negeri lain. Ada proses perundangan mengikut perlembagaan yang boleh dibuat. Katanya yang turut hadir ke ceramah tersebut. Dinasihatkan beliau tidak meneruskan ceramah beliau pada malam ni. Kerana ada perangkap-perangkap yang sedang dipasang oleh musuh dan perangkap tu mengendaki MB kita masuk dalam tu dan dia pegang dan dia akan buat sesuatu yang kita tak jangka. Ketiadaan Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional pada ceramah Mega Perikatan Nasional di Padang Awam Taman Ria di Sungai Petani adalah untuk tidak masuk perangkap yang dipasang oleh musuh. Mengikut poster yang dikongsi di media sosial, Menteri Besar Kedah itu sepatutnya menyampaikan ceramah dan berkempen bersama beberapa pemimpin Perikatan Nasional yang lain. Bagaimanapun Ahli Parlimen Al-Star Afnan Hamimi Taib Azmuddin mengumumkan bahawa Sanusi tidak dapat hadir. Saya nak baca kertas ini, tulis berita yang menyedihkan. Pagi tadi, Menteri Besar mesyuarat di Kuala Lumpur. Mesyuarat penting. Dalam mesyuarat tersebut dibincang beberapa perkara penting, perkara besar. Daripada itu, dinasihatkan beliau tidak meneruskan ceramahnya pada malam ini. Ini kerana ada perangkap yang dipasang oleh musuh. Perangkap itu menghendaki Menteri Besar kita masuk ke dalam itu. Kemudian dipegang dan buat sesuatu kita tak jangka. Jadi dalam waktu ini, kita kena bersedia segala kemungkinan. Katanya dipetik utusan Malaysia. Sanusi sedang berdepan dengan tindakan undang-undang daripada kedua-dua pengerusi Pakatan Harapan Selangor, Amiruddin Syari dan juga Berjaya Land Berhad. Sebelum ini dia menuduh Amiruddin terlibat skandal dengan pengasas kumpulan Berjaya, Vincent Tan, dalam projek Gerbang Maritim Selangor. Sanusi menegaskan bahawa dia mempunyai bukti berhubung dakwaannya dan akan mengemukakannya di mahkamah. Kemarin, Sanusi juga dilaporkan tidak hadir ke program Sembang Santai bersama calon Perikatan Nasional Dun Lunas dan Merbau Pulas yang berlangsung di Padang Awam Taman Serai Wangi di Padang Serai. Sementara itu, Afnan Habimi meminta semua penyokong Perikatan Nasional agar bersedia dengan segala kemungkinan yang mungkin akan berlaku dalam tempoh sehari dua ini. Macam-macam benda yang dahsyat dan tuan-tuan kena bersedia dari sudut menjaga kubu. Kedua, kita juga kena ingat kemenangan ini Tuhan bagi. Jangan tinggal solat hajat, doakan keselamatan MB kita, calon-calon dan semua orang. Sebab pengantungan dengan Allah akan menentukan kemenangan pada 12 Ogos ini. Oleh kerana MB tak dapat hadir, maka kita tunggu kemunculan dia dan perjuangan dia akan diteruskan. InsyaAllah kalau tak jumpa malam ini, kita akan sambut dan jumpa dia pada 12 Ogos nanti. Kita akan raih kemenangan dan akan kembali tabal Sanusi sebagai MB Kedah setelah mencapai kemenangan, katanya lagi. Kita tidak perlu layu. Kawan saya yang mendapat Baik, tak apa. I understand. Soalan dibangkitkan, saya dah jawab pun. Lain kali follow this. What is justice? Justice is fairness. No, tak apa. Kalau anak itu betul-betul sangat cemerlang, saya dah arah Menteri Pendidikan, cari kes. Sebab itu bila rayuan itu diterima. Tapi janganlah perlekeh pula orang lain yang masuk awal. No. Dengar. Anwar Ibrahim hari ini kata, batalkan sistem kota. We will lose all the elections in this country and you will suffer more in this country. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjadi sasaran kritikan sekali lagi kerana pelakuannya terhadap seorang pelajar remaja. Kali ini dengan netizen melabelnya sebagai pembuli. Menurut Malaysia Now, pengguna media sosial membidas jawapan Anwar kepada seorang remaja yang bertanya sama ada kerajaan bercadang untuk menghapuskan sistem kota Bumi Putra. Reaksi Perdana Menteri itu dikatakan sebagai buli dan menenggelamkan soalan pelajar itu yang bukan bersifat politik. Semasa sesi dialog di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang di Kepala Batas, pelajar itu meminta dia diberi masa untuk menerangkan beberapa konteks sebelum mengemukakan soalannya. Bilakah sistem kota akan dimasukkan dan digantikan dengan sistem meritokrasi? Saya dan kawan-kawan saya serta kawan-kawan di luar yang tidak dikenali terkesan daripada sistem kota ini hanya kerana mereka tidak memiliki status Bumi Putra. Soalnya seperti dilapor Malaysia Now. Bagaimanapun Anwar memotongnya sebelum dia menjelaskan dan kemudian berkata dia sudah menjawab soalan yang sama sebelum ini. Selepas itu dia berkata pelajar itu sepatutnya mengelak daripada membincangkan sistem kota dan sebaliknya perlu menunjukkan kes-kes khusus orang bukan Melayu yang dinafikan kemasukan matrikulasi membolehkan kerajaan menangani keadaan itu. Anwar juga didakwa mengkritik pelajar itu dengan menyifatkannya tidak adil terhadap pelajar Bumi Putra di sekolah luar bandar. Akhirnya dia mengalihkan jawapannya kepada politik dengan menyatakan pemansuhan kota Bumi Putra di institusi pengajian tinggi akan menyebabkan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional menghadapi kekalahan dalam semua pilihan raya akan datang. Menurut Free Malaysia Today, pengerusi Pakatan Harapan itu seterusnya menekankan bahawa menyokong pemansuhan sistem itu akan mencetuskan kekacauan di negara ini. Anwar kata hari ini batalkan sistem kota, kami akan kalah semua pilihan raya di negara ini dan anda akan lebih menderita di negara ini. Itu kena faham. Negara akan diperintah PAS dan bersatu. Kena faham.
Tapi janganlah umpamanya nak suruh batas sistem kuota ini akan berlaku pergolakan dalam negara. Ini persefahaman dibuat sejak sekian lama, katanya seperti dipetik portal FMT. Bulan lalu, Anwar menghadiri sesi town hall dinilai Negeri Sembilan di mana dia menjawab soalan pelajar tingkatan 6 dengan memujinya kerana petah berkata-kata dan berseluruh dengan berkata dia akan meminta nombornya jika dia masih muda. Dia dikecam kerana kenyataannya dengan beberapa ahli parlimen menganggap kata-katanya tidak wajar dan seksis.